Analisa pasaran, forex factory merupakan satu kata tools yang penting untuk trader-trader kita, kerana sekiranya tuan-tuan scalper ataupun trader tu tak kena faham apa itu fundamental news dan kenapa dia mempengaruhi pergerakan market. Okey, Hmm. pada ketika ini dalam forex trading kita hanya fokus kepada major pair yang ada pair USD di depan dan juga satu pair GBP JPY. Okey, pair ni yang banyak on trade lah. Alright, pada kedudukan scanner pada ketika ini kita dapat lihat USD antara currency yang paling strong. Pada hari ini saja untuk Euro USD pergerakannya negatif 0.44%. Kalau ikutkan market London dan market US, ketika ini pertemuan ni kita dapat lihat market flat, market sideways. Semua ada kat GU, market sideways dan berlaku sedikit volatile. Mungkin nak pergi mana-mana arah kita kena tengok dekat belakang ni. Mungkin dia nak reverse. Mungkin dengan pergerakan negatif 0.58%, USD sangat strong. Dan untuk USD JPY market sideways, tapi kita dapat lihat penurunan memihak pada JPY. U-shave pergerakan dia 0.17%, agak bullish tapi tidak begitu kuat, maksudnya boleh kata market sideways. Untuk Hmm. UK pergerakannya adalah positif, ini menunjukkan CAD lagi lemah daripada USD dengan pergerakan terkini 0.33%. AUD USD pergerakannya negatif 0.13% dan diikuti dengan QE dolar 0.46%. Maksudnya malam ni NZ dia lebih kuat daripada AUD, tapi dia punya pergerakan dia boleh kata sama arah, tapi dia punya pergerakan peak tu NZ dia lebih kuat daripada AUD pada malam ni. Seterusnya pada currency GBP JPY. GJ pergerakan dia adalah bearish memihak pada JPY dengan pergerakan negatif 0.58%, 59% pada ketika ini. Okay, JPY mungkin merajai market pada malam ni. Dan mungkin market paling lemah pada ketika ini adalah GBP. Nanti CPF boleh confirm lah dengan currency strength meter. Hmm. Okey, pada untuk news pula pada hari Selasa tidak ada big impact news tapi tidak ada economic calendar. Hari Rabu ada berita yang banyak jugalah kita boleh kata. High impact news antaranya Australian dollar, Governor Low berucap untuk dia punya bank Australia. Dan kita ada CPI year per year untuk GBP, pergerakan dia positif bullish 9.4% berbanding dengan forecast 9.3%, dan bulan lepas adalah 9.1%. CPI sangat bagus untuk GBP, tapi dan kita dapat lihatlah GBP strong pada hari semalam, hari Rabu. Pukul 8.30 malam ada Canadian Dollar News, Big Impact News, CPI month per month, dengan dia punya data yang keluar 0.7%, kurang daripada forecast 0.9%, berbanding dengan bulan lepas iaitu 1.4%. Ini menunjukkan consumer punya penggunaan tu dia punya lebih banyak daripada lebih sikit daripada bulan lepas. Okey, ini tapi dia lagi rendah pada forecast. Ini menunjukkan satu berita yang tidak bagus lah untuk Canadian dollar. Dan existing home sales untuk USD media impact news bacaan dia adalah negatif 5.12 million compare dengan forecast iaitu 5.37 million. Manakala pada bulan lepas 5.14 million. Ini tidak memihak pada USD sebenarnya, tapi ia hanya medium impact news, mungkin memberi kesan kepada scalper yang mungkin ada berlaku sedikit pergerakan pip yang kuat lah sebabkan news ni. Dan pada 21 Julai hari ini kita ada beberapa big impact news. Mungkin JPY kuat lepas ada monetary policy statement pada pukul 11.05 pagi tadi. Okey, ada BOJ outlook report dan juga monetary policy statement. Dan juga ada press conference pada pukul 2.30 petang hari ini. So, 3 big impact news ni dia memihak pada JPY. Mungkin JPY sedikit bullish, bank pun sedikit bullish, dan kita dapat lihat gerakan memihak pada JPY pada malam ni. 8 suku malam Euro dia main refinancing rate dia bertambah, sebab tu Euro menguat dengan dia dapat refinance dengan naik sebanyak 25 poin iaitu 0.50%
berbanding dengan forecast iaitu 0.25. Ini orang tak jangka dah akan naik. Jadi apabila dah naik ni satu benda yang positif untuk euro lah. Okay, bulan lepas tak naik langsung dan ni tiba-tiba naik 50 point daripada lebih dari yang kita tinggi dah forecast. Lepas tu ada pula monetary policy statement pada pukul 8.30 malam. Kita dapat lihat pada semalam euro strong. Dan pada 8.45 malam ada ECB press conference untuk euro. Hari esok, hari Jumaat, antara hari yang busy juga untuk kita, untuk trader-trader. 3 suku petang ada flash services yang dijangka berkurang dari lemah daripada bulan lepas. Untuk contohnya pada pukul 3.30 petang, German Flash Manufacturing PMI dan juga German Flash Services. Okey, dijangka dijangka berkurang daripada bulan lepas. 4.30 petang GBP pula ada berita untuk Flash Manufacturing PMI, Flash Services PMI. Jadi news trader berhati-hati kerana untuk GBP satu dijangka tidak banyak beza dengan bulan lepas, manakala satu lagi dia kena sangat rendah. Dan pada pukul 9.45 malam ada Flash Services PMI pula untuk USD. Okey, hari Jumaat hari Flash Services. Okey, data keluar ni mungkin akan berimpact pada scalper lah ataupun news trader. Okey, kita selesai bacaan Forex Factory. Jadi saya akan pass kepada C2F untuk analisa untuk currency strain meter. Okey, terima kasih banyak C2F. Saya start share screen dahulu. Okey. So okey, harap semua dapat lihat kat sini. Baik. Alright, okey. Untuk kalau untuk yang baru tuan-tuan yang belum lagi pernah follow pertama kali, tuan-tuan boleh buka kat finviz.com/forex. So dekat atas tu tuan-tuan boleh lihat kita ada home news screener map group portfolio insider future forex. Tuan-tuan type forex Okey, tu kat situ tuan-tuan boleh lihat, kita boleh lihat euro USD kita ada negatif 0.01%. Bermaksud euro dengan USD lebih kurang bermaksud consolidate punya keadaan. Dia tak ada yang kata euro ni sama kuat dia. So keadaan euro USD mungkin kemungkinan besar untuk berada dalam keadaan consolidate. Untuk GU pula kita ada negatif 0.38% iaitu USD lebih kuat daripada GBP. Tetapi kekuatan dia tidaklah terlampau kuat sebab apa tidak melebihi negatif 0.5 pun. Tetapi boleh dikatakan agak kuat USD berbanding GBP. Okey, untuk UJ kita ada negatif 0.05%. Kalau tuan-tuan lihat negatif 0.05% ni maknanya lebih kurang je. Maknanya USD GBP ni lebih kurang je kekuatan currency ni. Tak ada perbezaan sangat pun. Mungkin price sekarang berada dalam keadaan consolidate. Okey, untuk minyak untuk crude oil kita ada negatif 4.11%. Bermaksud okey, sekarang ni USD lebih kuat daripada minyak. Okey, sebab negatif 4.11. Alright. So tolak Alright, so kita ada UCAD. UCAD positif 0.34%. Alright, so di mana kekuatan memihak kepada USD berbanding CAD. Tapi kekuatan ini tidaklah terlalu kuat positif 0.34%, di mana tak melebihi 0.5%. Mungkin sekarang ni berada dalam keadaan bullish tetapi tuan-tuan kena hati-hati. Okey, untuk U-Share kita ada positif 0.09%, iaitu U-Share dan USD dengan CHF, kekuatan currency dia adalah lebih kurang sama sahaja. Bermaksud dia ada dalam keadaan consolidate dalam keadaan sekarang ni. Okey, begitu juga AUD USD negatif 0.03% saja. Dia ada positif 0.0%. Maknanya sama je, maksud dalam keadaan dia consolidate juga kan. Okey, jadi gold pun kita ada positif 0.16%. Gold dengan USD lebih kurang maknanya consolidate panggil sama Okey, so kita ada NZD USD kita ada negatif 0.33%. Kekuatan mihak kepada USD banding NZD tetapi tidaklah terlampau kuat. Sekarang mungkin berada dalam keadaan bearish tetapi tuan-tuan kena juga hati-hati. Okey, euro GBP kita ada positif 0.51%. Kekuatan memihak kepada euro berbanding GBP. Ini strong tuan-tuan. Bermaksud bullish. Kekuatan bullish ni mungkin boleh diteruskan lagi. Okey, kita ada GJ negatif 0.52%. Okey, bermaksud kekuatan memihak kepada JPY berbanding GBP. Okey, bermaksud keadaan sekarang mungkin bearish dan mungkin bearish itu akan berterusan. So pair euro GBP dengan GJ itu cantik tuan-tuan. Kita ada Bitcoin negatif 1.88%, iaitu tidaklah terlampau ketara.
Okay, tuan kena tengok graf juga. Alright. So kat bawah ni kita boleh lihat ya tuan-tuan. Paling kuat adalah JPY, and then diikuti oleh Euro, and then kita diikuti oleh USD, dan terlemah adalah GBP, NZD dengan CAD. So tuan-tuan, timah-timah tara sendiri, pair mana yang terbaik untuk tuan-tuan nak trade. Okay, dekat sini saya nampak Euro GBP dengan GJ. Okay. So terpulang. Alright. So saya akan stop share screen dulu. Saya pass pada sahabat saya, insya-Allah. Okey, terima kasih Cikgu F atas analisis yang diberikan. Sama. Okey, jadi saya akan sambung buat indeks dolar DXY. Jadi indeks dolar kita buat quiz sikit lah. Ini sebenarnya pattern apa dia cuba buat ni tuan-tuan. Okey. Pattern apa ni untuk indeks dolar. Alright. So kita sebelum kita jawab pattern H4 tu, kita akan lihat pergerakan di weekly dulu. So weekly pada indeks dolar pergerakan minggu ini masih lagi bearish. Minggu lepan ada orang kata candle pimba tapi tak cukup syarat dari pimba disebabkan oleh ada shadow panjang tapi dia punya body dia yang agak panjang juga, 50-50 nak turun. Okey, dan pada minggu ini masih lagi bearish untuk USD. Tuan dengan kata berdaya dengan candle bearish ni, maka dia reversal pada ketika ni. Tidak mungkin, kata susahlah kita nak katakan dia akan terjadi kerana penurunan dia ni dia mungkin bersifat sementara lah. Kalau tuan-tuan tengok pada USD, dia seminggu turun dan naik macam nak. Ni 2 minggu turun naik macam nak. Jadi seminggu turun dan naik, seminggu turun kejap naik. Okey, dia naik ni hanya seminggu, dia turun seminggu tapi dia naik 3-4 minggu. Okey, sebab tu kita fokus tetap buy untuk USD. Kalau USD currency berada di belakang, kita fokus dalam sell. Currency USD berada di depan, maksudnya kita buy USD currency tersebut. Pada daily kita dapat lihat mungkin satu pergerakan yang agak kata lemah lah untuk bullish pattern. Tapi di sini untuk di daily sebenarnya kita boleh tarik nampak trend line lah. Alright, kita nampak trend line. Maksudnya di kawasan support ni kita boleh tanda lah. Dan juga ini trend line kenaikan. Okey, ini trend line tak apa cantik sebenarnya. Mungkin kita boleh pakai parallel channel lah, lebih cantik. Magneto lah. Magneto lah, mau buka. Okey, dan ini dia punya pergerakan channel dia lah. So channel dia masih lagi channel bullish. Maksudnya sekiranya dia touch kita punya support channel ni, dia ada kemungkinan untuk naik. Kita pegang macam tu saja. Dan channel ni sebenarnya dia tidak akan hold selama-lamanya. Maksudnya kalau dia retest ke bawah ni, dia tak akan, dia tak semestinya naik. Tapi kita kena tengok rejection candle yang terbentuk pada support trend line ni. Okay, maksudnya kalau ada shadow kat situ, dia akan naik lebih jauh lah. Test lebih yang tempat yang tertinggi, shadow yang tinggi macam ni lah. Dan sekiranya ada berlaku breakout, okay, kita nak tengok breakout maksudnya candle body di daily yang close di luar channel ni, tuan-tuan boleh standby setup sell. Dan seterusnya dia akan pergi ke area swap zone yang seterusnya. Mungkin kawasan resistance ni lah yang dia pernah break sebelum ni. Ini dia akan sampai dulu lah. Dan sekiranya dia mampu sampai kat sini, maksudnya dia lengkap lah pattern untuk penurunan. Kat sini ada rejection lagi sekali. Kalau tak ada, mungkin dia akan masuk balik ke dalam trend line, ke dalam channel ni. Dia akan retest balik area yang tertinggi ni lah, 108.324. Lepas tu baru dia akan turun ke bawah. Di H4, okay, kita sambung balik quiz kita ni, kita dapat lihat lah. Okay, kita dapat lihat sebenarnya apa yang berlaku di H4 ni adalah satu pattern penurunan. Ataupun yang terdekat ni adalah bearish flag. Bearish flag ni kalau tuan-tuan biasanya saya tarik shadow, tapi shadow ketika ni tak begitu jelas. Jadi saya dah tukar kepada line chart dan kita cuba hubungkan yang sengguk-sengguk ni. Sengguk-sengguk ni kita cuba tanda dengan line kita dan kita cuba temukan lah selagi boleh, dan kita dapatlah bearish flag ini.
So untuk Fairy Flag ni sebenarnya jangkaan dia adalah jangkaan sell, maksudnya dia akan jadi trend sell penurunan. Tapi syarat dia kena close. Okay, close lah. Kita tak mau candle open macam lah ni. Di H4 pastikan dia close dan dia akan turun. TP kita sekiranya price dapat touch balik ke kawasan channel support ni, support trendline yang bawah ni. Sekiranya dia break baru kita akan fokus set up sell, tapi kalau dia melantun balik ada candle pin bar ke apa dan sebagainya kat situ, dan kat sini kita boleh kata price boleh naik lagi lah. Dan ini juga boleh menunjukkan price boleh naik sebabkan oleh ni sebenarnya kawasan support yang agak strong dan ini berlaku rejection. Kawasan support ni sebenarnya dia berlaku pada 106.413 dan ini adalah pantulan yang terkini. Mungkin pada next candle H4 pun dia boleh naik lebih jauh. Manakala di H1 kita dapat lihat dia berlaku breakout sell tapi dia masuk balik ke dalam channel ni. Okay, ini menunjukkan market sideway lah. Market sideway. Jadi ada kemungkinan dia break lah. Tapi ini pattern head and shoulder. Maksudnya dia boleh break ke bawah. Tapi kita kena pastikan break tu solid. Maksudnya ini dia shade yang kawasan neckline ni. Kita kena pastikan dia break. Okay, di time frame H1 dan M30 pun. M30 kita tak boleh tengok jauh-jauh lah. Kita dapat dekat sini saja. Pantulan memang kita nampak jelas di kawasan support. 3 kali pantulan dan dia terus naik. Ini market menunjukkan dia belum ready untuk naik. Maksudnya dia sampai ke 106.413 ni ada saja buyer yang sanggup membeli USD. Okay, bank lah. Okay, mungkin dia nak naik balik ke kawasan atas ni untuk turun balik. Kita tak tahu lah. Itu dia punya percaturan. Jadi kita trade apa yang kita nampak lah. Okay. Alright. Seterusnya saya akan sambung lihat gold. Currency gold. Okey, gold mencanak-canak naik daripada satu yang terendah, poin terendah 1681 sampai ke ni 1709. Current price memang dia naik kau-kaunya. Okey, dekat 300 pip juga dia naik malam ni pada pukul 4 petang ni. Daripada pukul 7 petang. Okay. So di candle daily masih lagi bearish movement. Tapi pada ketika ini kita dapat lihat lah ada mungkin dua rejection yang sangat solid pada H4. Okey, ini satu engulfing, dia cover pergerakan sebanyak berapa candle ni. Okey, dalam 6 bar H4 dia cover pergerakan dan kita hanya perlu tunggu candle H4 yang terkini. Candle H4 yang terkini kenapa kena tunggu? Sebab kalau dia candle bullish, ada kemungkinan untuk dia naik lebih jauh. Maksudnya tuan-tuan boleh tarik Fibo lah. Fibo candle engulfing ni kan. Tarik Fibo. Okay, kalau dia mampu close atas 1% ni, instant buy, stop loss. Rendah sikit lah dan TP boleh dapat ke 161.8 ataupun 261.8. Ini TP yang TP pertama, TP 2, TP 3, TP 4. Okay, TP semua TP ni sebenarnya kalau tuan-tuan tandakan line, tuan-tuan akan dapat beberapa tempat yang menarik. First 161.8. Okey, 161.8 adalah kawasan apa? Tuan-tuan perasan ini adalah previous support. Previous support sampai previous resistance. Okey, ini solid untuk kalau dia rejection dia nak sampai sini. Ini saya boleh kata kemungkinannya lebih pada 50% lah. Kalau dia mampu mengatakan bullish, candle H4 close bullish ya, tuan-tuan boleh instant buy ya. Pastikan kalau tuan boleh hold lah pergerakan kenaikan 300 pip ni. Okay, kita ada teknik floating 400 pip, siapa yang belajar out. Mengimbau kenangan lama. Okey, seterusnya TP kedua insya-Allah dah boleh sampai kerana dia mampu break 161.8 di H4. Okey, kerana di sini 2161.8 ni dia merupakan solid resist ni previous resistance area. So previous resistance 261.8. 361.8 kita cuba tengoklah, mungkin kat belakang ni ada sejarah dia. Sampai tak? 361 ni mungkin ada tak begitu jelas lah. Maksudnya dapat 361.8 ni mungkin dia boleh naik tembus balik. Dan yang terakhir adalah 423.6 ataupun 1790. Ini adalah satu area yang solid untuk gold sampai. Kalau rejection ini solid.
betul kerana di sini adalah satu area previous support. Tuan-tuan perasan. Previous support bukan yang pertama, yang kedua. Okey, memang bagi shadow kat area situ. Jadi kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tunggu candle H4 close, tuan-tuan buy, tuan-tuan tayar backup, tidak. Bulan depan buka balik MT4. Hidup kan. Okey, pernah menjadi previous support di kawasan H4 ni previous resistance. Okey. Dan tuan-tuan dapat lihat previous resistance belum sampai. Jadi ini adalah solid, very very solid lah setup ni kalau jadi. Kalau H4 close, H1 kita akan instant buy, focus buy. After dia kecil. So di H1 dia masih lagi orang kata nampak dia memang overall secara masih bearish lah. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih selamat equity, mungkin tuan-tuan boleh cari satu petanda trend line untuk tuan-tuan tanda lah. Macam ni solid lah di H1. So sorry, rasa ni H4 pun kenal lah juga macam ni. So apabila dia buat pattern macam ni, kita kena pastikan H4 lah next candle lagi cantik kerana dia mampu close dengan body satu sebatang body. Maksudnya ada peluang lah untuk dia naik lebih jauh. Okay, break macam tu, dia akan test level lah Fibo ni. Dan insyaAllah sampai ke target kita. Okay. Mungkin yang kena penurunan yang kedua ni, dia tidak akan naik mendadak, tapi dia akan test mungkin sampai ke huruf W. Okay. Pattern W ni memang saya antara pattern yang saya gemar lah. Kerana pattern W ni dia bukan double bottom, dan double bottom biasanya setup yang kita tunggulah untuk berlaku reversal yang begitu kuat. Okay. Apa yang penting di H4 ni ataupun di H1 kita pastikan trend line dia break dengan body, dan kita tunggu pullback. Kalau tak ada pullback, kita boleh letak buy stop. Kerana kalau mungkin tuan-tuan nak buy instant buy, kita punya equity tak cukup kuat, jadi dia akan turun dulu, cari MC, cari TP apa kan, dan mungkin dia akan buat double bottom baru dia akan naik. So ini saya jangkakan full punya pergerakan untuk di H1. So time frame lebih kecil, tidak ada sebarang setup lagi kerana pergerakan masih lagi bullish momentum, tapi overall trend line adalah trend line sell. Ada juga logiknya untuk kita sell kalau price gold sampai touch balik ke trend line ni untuk kita sell, tapi lebih pada scalping lah, untung RM1-2 tutup lah. Ini momentum. Kalau dia naik secara correction, saya berani sell, tapi ini dia naik secara momentum, ada peluang untuk dia break. Maksudnya kenapa dia naik secara momentum ni? Kalau dia naik secara momentum, maksudnya adalah big player yang masuk, jerung-jerung yang masuk. Kalau dia naik secara correction, maksudnya kita trader kecil lah yang masuk dalam market. Okay, big player dia pergerakan dia begitu besar, begitu kuat, dan apabila dia kuat, ada peluang untuk dia break structure yang kita sedang tanda ni lah, trend line ni lah terutamanya. Okay. Okay, jadi saya akan pass ke Sifu F untuk analisa yang seterusnya. InsyaAllah. Baik, okay, saya akan share screen. Okey tuan-tuan, kita pair yang akan kita pilih adalah Euro GBP. Okay. Okey. Alright, okey tuan-tuan, kita boleh lihat dekat sini di time frame H4 untuk Euro GBP. Okey. Kita kenal pasti tadi bahawa Euro sekarang ni adalah yang terkuat lah. Okey. Dan GBP adalah yang terlemah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini. Tapi kalau tuan-tuan lihat dekat sini, kalau kita tengok macam saya kata tadi lah. Okey, keadaan dia ada rejection dekat kawasan resisten yang berada di atas. Kalau tuan-tuan support become resisten yang berada di atas, dan resisten di situ merupakan resisten yang pada saya sangat-sangat kuat. Okey, sangat-sangat kuat. Alright, so kita tandakan dulu resisten tu.
Alright. So, okay, di sini tuan di area sini resistance yang sangat kuat dengan body yang sangat solid. Okay, so resistance dekat situ. So dekat sini, walaupun kita tengok kat Finviz tu, dia kata bahawa euro ada yang terkuat dan juga ada yang terlemah. So tuan-tuan kena hati-hati juga sebab apa, dekat chart ni, macam-macam boleh jadi. Tuan-tuan boleh tengok situ itu kawasan yang sangat-sangat kuat sangat-sangat padu di mana keadaan di mana dia nak patah balik pun agak tinggi tuan-tuan. Agak tinggi dia nak patah balik. Okay, so sekarang macam mana kita nak confirm kan. Okay, kalau dari segi apa kita tengok candle ni belum close tau. Belum close. Tapi dari segi apa yang kita tengok candle sebelum dia punya ekor dia sama panjang. Jadi sama panjang ni, dia tak tahu nak pergi mana lagi sebenarnya. Kalau tuan-tuan tarik trend line, mungkin dia akan naik, okay. Tetapi kalau tuan-tuan dapat detect, dia patahkan, dia boleh break trend line tu, maka insya-Allah dia akan turun ke kawasan support yang berada di bawah. Okay, trend line dia saya draw sekejap. Okay, macam ni tuan-tuan ni, trend line dia insya-Allah. Okay, saya draw sekejap trend line dia. Apa kita tarik dulu. Kita tengok. Okay, ini trend line dia. Okay, keadaan dia untuk dia nak patah balik ke bawah tu tinggi tuan-tuan. So insya-Allah dia akan patah balik ke bawah dan dia akan naik. Okay, kalau dia naik tuan-tuan, keadaan dia akan naik untuk test kawasan yang berada di sini. Okay, tetapi sekiranya okay, kita selalu tahu price action impulsif ke atas, correction ke atas, dia akan masuk impulsif ke bawah. Kalau dia boleh break kawasan trend line tu, maka dia akan test ke kawasan bawah. Okey, dari segi apa yang kita lihat dekat currency strength mengatakan bahawa euro lebih kuat daripada GBP. So kita nampak dekat sini kemungkinan untuk dia nak naik tu ada tetapi dia masih lagi respect trend line. Okey, andai kata dia nak naik pun kan, tuan-tuan boleh draw ke kawasan resistance yang terhampir. Okey. Iaitu kita boleh katakan resistance yang terkuat adalah di sini. Yang paling hampir dengan dia adalah di area sini. Allah. Sekejap Okey, di area sini. Okey, ini adalah kawasan yang terhampir dengan dia. Okey, kalau candle ini close dengan candle biru, maka keadaan dia untuk naik ke kawasan resistance tu adalah sangat-sangat tinggi. Tetapi kalau candle ini close dengan candle merah, dia akan turun dulu untuk test trend line sebelum dia naik. Macam itulah. Okey, untuk euro GBP. Okey. Untuk GJ, kita akan buat GJ pula, tuan. Saya akan buat dua pair. GBP, JPY. Okey. Untuk GJ. Okey, untuk GJ kita dapat tahu bahawa JPY lebih kuat daripada GBP. Okey, dekat sini kita nampak lihat kita dapat lihat keadaan dia agak solid tuan-tuan, agak solid. So kita akan draw dulu horizontal line. Okey, horizontal line kita draw dekat atas ni. Tuan-tuan boleh lihat kita draw dekat area, nampak ni. Area. Okey, kejap area resistance yang sangat kuat dekat atas ni yang saya drawkan ni, tuan-tuan boleh lihat kat tepi ni. Sangat-sangat kuat tuan-tuan. Sangat-sangat kuat. Dan kita boleh nampak juga dekat sini ada area support yang sangat-sangat valid tuan-tuan dekat area. Di mana area sini. Okey, kalau tuan-tuan dapat lihat kan. Okey, dekat area sini. Alright. Sebab kemungkinan untuk dia nak drop sampai situ adalah sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Okey. Jadi tuan-tuan macam mana pun apa yang saya kata sekarang ni, kalau tuan-tuan ada margin yang cukup, tuan-tuan boleh lagi instant sell. Okey, di mana instant sell dia akan sampai ke level insya-Allah 163.5. Tuan-tuan boleh tahan sampai situ insya-Allah. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita lihat atas tu resistance sangat kuat dan di bawah itu ada support yang sangat-sangat valid. Macam mana kita kata sangat valid? Tuan-tuan boleh tengok double line ni. Nampak tak? Dia berapa kali bound? Maknanya lebih pada 2 kali bound, banyak kali bermaksud support dia sangat kuat. Okey, boleh nampak tu? Jadi saya pass pada sahabat saya untuk next analisa insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Cik F atas perkongsian. Mungkin Cik F tak sempat nak buat analisa dah lepas ni, jadi saya akan cover lah Cik F. Okey, seterusnya kita akan lihat currency pula.
So currency pada ketika ini saya tak galakkan tuan-tuan untuk trade kerana market sedang sideways. Okey, market sideways, tapi kita akan insya-Allah check kita punya setup balik. Untuk minyak saya ada kongsi di Telegram channel kita. Okey, saya nampak saya tak buy dan alhamdulillah buy kita sudah muncul kerana di sini ada satu area previous buy kat sini lah. Kat sini ada kawasan supply dia, lepas tu dia naik. Dia naik dari supply dia. Okey, cantik. Okey, untuk minyak ni sebenarnya saya lebih gemar nak tengok price ni tu naik kerana first, dia sudah berlaku rejection di 92.5, kawasan paling rendah sebelum ni, dan lepas tu dia buat kenaikan. Okay, 92.5 ni 91.5, 92.5 merupakan kawasan previous support dan ini adalah kawasan previous resistance. So kita boleh kata kawasan swap zone yang solid. Okay, kemudian dia turun lebih sikit untuk sampai ke kawasan dia ambil buy kat bawah ni lah. So dia ambil buy kat bawah ni lah. Ni ujung ni punya setup. Kita balik pada current price. Okay, sekiranya kita target rejection tu. So ini kita target dia buat pattern head and shoulder terbalik, inverted head and shoulder. So pattern yang kita nak cuba lukis adalah inverted head and shoulder. Kat mana tu? Saya nak cari, saya nak pakai tentu tak jumpa tu eh. Dia memang pangai tu Memang perangai. Pangai. Okey, bila dah turun, buat kenaikan, head and shoulder lah. Ini kita jangkaukan, dia buat kenaikan macam ni dan dia turun sampai betul-betul ke right shoulder. Okey, ini penurunan yang kita jangkaukan dan dia terusnya melengkapkan pergerakan head and shoulder. So apabila pergerakan head and shoulder terbalik ni lengkap, kita hanya perlu tunggu dia berlaku breakout ke atas untuk buy. Apabila dia buat breakout ke atas, kita confirm ini dia akan berubah trend. Okay, 100%. Alright, dia akan ubah pergerakan, dia akan retest balik trend line, dia akan naik. Dan ini hanya pergerakan uptrend ni akan solid, akan lebih kukuh sekiranya trend line ni dia break. Maksudnya trend line sell dia break dan sekiranya dia sampai ke area kawasan paling tinggi di sini, kawasan resistance ni dia sampai, dan ada candle engulfing ataupun candle pin bar sell, ada ataupun candle morning star lah kat sini. Ada 3 jenis candle rejection yang selalu saya guna pakai. Okey, kalau keluar 3 jenis pattern sell kat sini, maksudnya salah satu keluar, kita tidak akan fokus buy lagi kerana dia boleh buat rejection untuk test ke kawasan support yang seterusnya. Kenapa saya tak ambil buy kat sini? Memang dia boleh sampai, tapi dia akan tembus. Kerana apa? First kat sini dia buat, ini adalah kawasan tertinggi dan apabila sampai kat sini, dia kawasan yang sekiranya rejection confirm kat sini, maksudnya dia ada sell kat sini, dia akan menjadi lower low. Apabila dia buat dia buat lower high, ini higher high, lower high, sama dengan ni lah, higher high, lower high, higher high, lower high. So dia buat lower high, rejection dia adalah automatic di bawah yang terdekat ini, iaitu kita akan cuba target previous support di 91.5 hingga 92.5. Dan lebih sekiranya dia mampu break area sini, dia akan cari yang shadow paling bawah lah, yang terkini 89.5, 88.5. InsyaAllah boleh sampai macam tu. Tapi kita hanya perlu tunggu price action yang di sini. Kalau tuan-tuan nak trade lah ni, saya tak galakkan. Mungkin scalping tu boleh lah kalau tuan-tuan dapat setup buy macam tadi kan. Dekat bawah tu, kalau ada setup buy lagi macam tu, tuan-tuan boleh masuk. Dan kita TP kita tak boleh jauh sangat kerana kita tak tahu apa yang berlaku kat atas ni. Kita kena confirm. Kalau dia buat breakout, rezeki kita lah, maksudnya kita boleh fokus buy, layer buy je kat sini. Okay, layer buy dan insyaAllah price boleh test ke dalam 108.5, 109.50. So di time frame H4. Okey, ini setup kita discuss tadi. Dan kita akan sambung ke, sebelum saya tak buat lagi top down analysis, maksudnya kita tak lihat lagi weekly candle. Okey, weekly candle untuk gold, dia sebenarnya agak orang kata agak volatile. Tertulis tuan-tuan, sorry. Okey, agak volatile, agak serabut sebab kita buat analysis time frame kecil. So kerana kat sini kawasan support dia masih belum break.
dan ada kemungkinan untuk dia naik balik lah buat head and shoulder. So, kalau tuan pasang kat sini, ini head dia, shoulder left, shoulder right masih belum lagi terbentuk. Okay, penampakan penampakan. Dan mungkin head and shoulder ni kita boleh jangkaukan di time frame daily. Time frame daily kita nampak lebih jelas lah. Ini dia punya puncak dah, head, shoulder left, dan dia turun. Dan mungkin juga ini sebab dia kenaikan ini disebabkan peperangan dan dia berlaku retracement pada sekitar 120.7 USD baru dia turun. Ini adalah setup double top, tapi double top ni biasanya kalau dia rejection daily hari ni, shadow hari ni panjang, esok tuan-tuan boleh fokus buy untuk minyak STI USD. Dan tuan-tuan boleh tengok trendline lah di time frame H4 Kita boleh nampak kat sini trendline dia macam mana, trendline lebih besar ni. First, trendline head and shoulder kita biarkan. Yang kedua, trendline yang tertinggi, trendline tepat double top reject ni, kita boleh tanda trendline kat sini. Dan tengok dia bersilang kat mana. Dan kalau trendline bersilang tu Ni geng tuah ni. Geng tuah. Siapakah tuah adalah rahsia. Okey, tuah sudah hilang. Titik persilangan ni adalah kawasan yang kritikal untuk kita untuk trader minyak. Kalau dia mampu hold, kalau rejection macam tadi lah, kita akan dapat lihat minyak kalau bertukar lebih jauh. Tapi sekiranya dia mampu break ke atas ni, dia akan jadi buy dan dia akan retest balik ke kawasan trendline, kawasan resistor ni. Dan mungkin dia akan rejection ni, dia akan sama ada first dia akan reject head and shoulder punya trendline ni, ataupun dia akan reject yang H4 punya trendline. So dekat sini antara dua tempat ni lah kita akan dapat lihat ada kenaikan. Tuan-tuan kena standby. Kalau dia break mana-mana arah, pastikan dia break kat sini lah. Kat sini memang confirm buy, tapi dia nak buy kat sini ataupun dekat sini. Dua tempat dia boleh buy. Okay. Ini saya lebih gemar analisa macam ni lah. Kerana ni benda tak jadi lagi, kita kena tengok dulu dia punya price action dia macam mana, perbentukan dia, dan titik persilangan dia tu kan, ada rejection ke tak, ada sama dia berlaku breakout. Saya jangkakan lebih berat nak berlaku breakout lah untuk naik. Okay, di time frame lebih kecil kita dapat lihat pukul 11 baru saja masuk, dan apabila pukul 11 kita dapat lihat 3 batang buy. 3 batang buy, satu patutnya kita entry pada pukul 11 tadi pada candle 10 pagi sebelum malam tadi kita dah set up entry buy, kerana ini 3 watt soldier yang candle terakhir dia, body dia sangat panjang berbanding dengan candle lain. Ini menunjukkan satu pattern kenaikan. So pattern kenaikan macam ni tuan-tuan boleh tanda Fibo, body ke body, tak mau shadow. Dan tuan-tuan dapat lihat dia retrace maksimum lah, ini sebab minyak memang dia retrace kat bawah ni, retrace maksimum dekat 100%, tapi lepas tu baru dia naik balik lah. Dan TP pertama biasanya kawasan previous support lah, dia boleh sampai lah, macam kita buat analisa dekat gold tadi kan. Just daripada head shoulder ni warna ada serabut dan benda-benda saya conteng kat atas ni. Okey, ni kita akan display di time frame H4 kat atas lah, H1 saja. Sorry, H4 dan ke atas kita tak mahu lihat. Sabar juga benda ni, H4 ke atas. Okey, clear sikit. Lepas tu kita boleh ceritalah pasal 3 watt soldier ni. So 3 watt soldier retracement sebenarnya sudah complete. Instant buy SOP telah kuat, boleh. Dan stop loss tuan-tuan sebenarnya di bawah support, di bawah 0%. Mungkin dia akan batal balik sampai 50%. Itu rezeki lah kalau dia batal balik. Boleh letaklah buy limit. Okay, pada kiranya dia masuk buy limit, insyaAllah next candle dia jadi buy. Dan TP pertama kita 161.8. 161.8 tuan-tuan boleh lihat level apa ni Level macam kita tahu kat gold tadi. Okey. Jelas tak? Terang lagi bersuluh tak? Okey, ini previous shadow. Okey, 161. 261.8 ni memang tuan-tuan kena TP. Kerana apa? Ini tempat persilangan dan juga tempat kedua adalah resistance. So ini budget TP tuan-tuan adalah 261.8 kalau dia naik. Okey.
Nampak? Okey, level-level FIBO ni sebenarnya dia ada rahsia dia. Tuan-tuan kena tengok kat belakang tu. Kalau tuan-tuan trade menggunakan head and shoulder ataupun chart pattern combine dengan FIBO ni, nak pergi mana? Tuan-tuan nampak lah dia punya, jelas lah dia punya pergerakan dia tu. Kita boleh letak TP kat mana, stop loss kat mana. Betul tak pattern ni boleh naik lagi? Macam tu cerita dia. Okey, head and shoulder, 3 watt soldier ni, previous case dia, tuan-tuan boleh lihat kat sini lah. Back sikit H1 lah. So 3 watt soldiers, tuan-tuan boleh tarik vibo, tarik body ke body no, 21.8 sampai. Okey, tak sampai 21.8, tak sampai, tapi dia sampai 101. Okey, dia retrace sampai ke 50%, 38.2%, dan dia naik sampai ke 100%. Tuan-tuan letak BE kat sini. Kalau dia naik sampai 21.8, rezeki. Okey, itu TP2. Yang penting kita makan TP1. Dia naik lepas TP1, kita letak BE. Right? Okey, mana lagi 3 watt soldiers? Kat bawah ni lah. So, kalau 3 watt soldiers ni, kita cari area bawah. Okey, ini memang solid lah 3 watt soldiers dia. Body ke body, 21.8 sampai. Ini juga 3 watt soldiers, 3 candle buy, tanda body ke body, retracement ni tak banyak dalam dia tak buat retracement. Next candle turun buy, dia turun balik, dia masuk balik dan dia cuba turun, dia retrace balik ke 100%, dia naik sampai ke 423.6%. Ini adalah case yang rare, yang paling kuat. Okey, 3 watt soldiers ataupun 3 black cross. 3 black cross adalah sell punya pattern lah. Maksudnya kalau dia jadi pattern sell kat atas ni, 3 batang candle sell, ini pindah satu, ini kalau ni break rezeki lah. Maksudnya kita ambil TP pertama kita yang terdekat lah kat kawasan support. Okay, kita kena ambil syarat dia adalah dia kena di area atas untuk sell, bawah-bawah ni kita fokus letak buy. Macam ni kita nampak kita frame besar tadi, kita jangkaukan dia buat hand and shoulder, jadi kita fokus letak buy, kita dapat macam ni lah. Kita galak entry macam ni. Kalau kita fokus letak, kalau dia berlaku kat tengah-tengah, kalau dia buat 3 buat soldier di dekat bahagian atas, kita ada risiko juga untuk dia turun. Okay, macam kita back test sikit Sufyan lah, sebab bateri habis. Di sikit je. Okay, ni 3 black cross juga lah. Buy 101.8 sampai 201 sampai. Ini sebab tu TP1 kita 101.8, BE adalah 201. Ini teknik ni memang simple untuk gold, untuk minyak, tapi dia very very profitable lah. Profitable lah. Ini the case dia buat 3 kali test. So 3 kali test kita dapat tahu lah kat sini ada rejection. Dia terus naik, TP kita 201.8, TP2 kena. Okay, teknik minyak ni kita kongsikan untuk tuan-tuan yang ini teknik ni kena banyak bersabar lah tuan-tuan. Ni 3 watt soldiers juga. 3 watt soldiers dan retracement dia, kalau tuan-tuan perasan kenapa kita kena letak di bawah sikit lah, di bawah 100%, kerana ni kadang-kadang dia ambil TP kat sini, dia ambil SL bawah sikit lah, 0.0% dalam 10 pip, 20 pip, barulah kita dia akan naik. So 3 black cross ni dia punya risiko dia adalah 0%. Okay, bawah 0%, letaklah dalam ambil dah dalam 20 pip kan, dia punya tolak sikit pada 0% tu. Kalau dia mampu naik, insyaAllah dia mampu naik lah. Maksudnya kat level-level FIBO ni tuan-tuan boleh letak, kalau dia turun tu tuan-tuan biar tu, tuan-tuan letak buy stop dekat level-level FIBO. Tuan-tuan letak buy stop sampai ke level-level FIBO, kemudian insyaAllah dah boleh naik sampai ke area 161.8. TP pertama, TP kedua kita adalah 261.8. Okey, sifat kita pada malam ni memandangkan tidak ada sebarang komen ataupun tidak ada sebarang pertanyaan. Yang mana tuan-tuan boleh tanya lah di kami punya page di MFN TV Online di Facebook. Jadi mungkin tuan-tuan tak ada kesempatan nak tanya pada malam ni. Jadi esok minggu depan lah tuan-tuan yang ada sebarang masalah, kalau masalah rumah tangga lah kita payah nak jawab. Tapi kalau masalah berkaitan dengan financial trading ataupun
hold dia tak boleh hold ke tak hold. Jadi tuan-tuan boleh PM kami lah di page MFN TV Online di Facebook. Okay, tuan-tuan. InsyaAllah. Kita Okey. ke di hujung rancangan sekarang. Okey, so terima kasih kepada para pendengar kita yang sudi bersama kita sampai ke penghujung. So terima kasih. Segala setup yang berikan tu di atas pandangan kami sendirilah. Kalau tuan-tuan tengok ada yang bersesuaian, tuan-tuan boleh ambil cubi sikit pun tak apa. At least ada manfaat sedikit. Okey, terima kasih banyak yang share kita punya ni. Okey, kita punya live ni, okey, ke grup-grup. Okey, so kita di hujung rancangan C4S. Okey, di mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.